Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 bersama saya dengan Casey di Ria 897. Terima kasih. Saya kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini, di mana minggu lepas telah pun saya dan rakan-rakan DJ Ria yang lain menjalani satu perubahan yang sementara, di mana kita telah pun mendapatkan maklum balas. Sekiranya maklum balas pada perubahan itu positif, perubahan itu akan diteruskan. Bila maklum balas itu tidak berpihak kepada perubahan, maka kita kembali kepada permintaan ramai ke waktu bertugas yang sama. Terima kasih kepada anda yang mempercayai rancangan Misteri Jam 12 yang dikendalikan oleh saya. Dan saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Percaya ataupun tidak, inilah kisah yang ingin saya bacakan yang pertama dalam Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kisah ini datang dari seorang ibu yang hanya ingin dikenali sebagai Lina. Ya, Puan Lina berkongsi ibu mertua beliau, di mana rumah ni didiami oleh Puan Lina, suami dan 2 orang anak serta ibu mertuanya. Ayah mertua dah lama meninggal lah. Sebelum Puan Lina ni berumah tangga, beliau sebenarnya tidak pernah nampak pun ayah mertuanya, tapi hanya melalui gambar. Jadi ibu mertuanya pula ni, bila dah berumah tangga, dah tinggal sebumbung, dah tinggal serumah, baru Lina kata, saya dapat tahu tentang ibu mertua saya, yang mana suami pun tidak beritahu, yang mana saya pun tak tahu sebelum ini. Dia ni adalah seorang pengamal sesuatu lah, yang tak nak saya sentuh lebih mendalam lagi. Tapi Casey, hal ini berlaku setelah ibu mertua saya meninggal dunia. Bila ibu mertua saya ni dalam keadaan tunjuk tanda-tanda dia sakit, terbaring atas katil, ada kalanya pada waktu malam ketika saya ni sedang tidur, saya akan terbangun tau. Terbangun kerana dikejut oleh anak saya. Anak kecil saya nanti akan kejutkan saya. Katanya, ibu, saya bangun, tanya kenapa? Katanya takut suara nenek. Sebabnya anak saya 2 orang ni tinggal satu bilik, saya satu bilik, suami saya dengan saya satu bilik, ibu mertua saya mempunyai satu bilik sendiri. Bilik anak saya sebelah bilik ibu mertua saya. Nanti malam-malam hari akan kedengaran suara ibu mertua saya mengerang. Kadang-kadang ibu mertua saya macam menyanyi dalam tidurnya. Dari itulah anak saya akan terbangun. Kadang-kala seorang, kadang-kala kedua-duanya sekali. Suruh saya temankan. Saya pun akan bangunlah. Keluar dari bilik, pergi bilik anak, tidur. Bila tidur dalam bilik anak, itulah waktu saya terdengar benda-benda yang menakutkan. Jadi dalam keadaan ibu saya sedang sakit tenat, sedang dalam keadaan terganggu, saya ni dapat tahu sebelum ni yang ibu mertua saya ni arwahnya pengamal ilmu-ilmu tertentu. Jadi untuk keselamatan keluarga, bila saya dengar orang-orang kata ni berhati-hatilah bila dia meninggal, ini akan berlaku, itu akan berlaku, saya pun dapatkan bantuan daripada seorang pakar perubatan yang datang ke rumah bila ibu mertua saya masih ada di rumah, dan dia cuba pagar rumah tu. Dia pagar sedikit demi sedikit bahagian-bahagian tertentu untuk pagar rumah. Saat orang tu sedang pagar rumah, pada waktu malam selalunya orang ni datang, sebabnya suami saya akan pulang pada waktu malam lah. Kalau dia datang pada petang hari, tak manis pula. Sebab dalam rumah tu anak saya 2 sekolah. Tinggal saya dengan ibu mertua saja yang tidak bermaya sedang baring. Nanti masuk lelaki dalam rumah, apa pula kata orang. Jadi lelaki ni akan datang pada waktu malam bila suami ada di rumah, dan saya pun dah terangkan pada suami. Suami pun setuju dan pagar rumah.
Ya, rumah tu dipagar dengan bacaan-bacaan tertentu. Jadi, bila tengah pagar waktu malam, ada kalanya nanti dia sedang berdiri dekat satu sudut, dia terasa macam ada orang tolak dia, ada orang tampar dari belakang, dan itulah antara masalah yang dialami oleh pakar perubatan ni yang datang untuk simar rumah. Dipendekkan cerita, ibu saya mungkin dah tiba ajalnya, ibu mertua meninggal dunia. Jadi dikebumikan jasad ibu mertua di pusara, kita pun kembali ke rumah dan hidupan diteruskan macam biasa. Jadi inilah kisah yang saya nak ceritakan selepas ibu mertua saya meninggal dunia. Pakar tu memberitahu saya, dia datang lagi, dia pasang lagi pagar. Bukan pasang secara fizikal tapi dengan bacaan ayat-ayat suci di penjuru rumah dekat tingkap. Kata pakar tu, ibu mertua anda ni mungkin bukan ibu mertua, tapi korinnya, benda yang dia pelihara, yang dia simpan ni mungkin akan datang balik mengganggu. Malam-malam hari, kalau dengar orang ketuk pintu, jangan buka dulu, tengok dari lubang pintu. Kalau ada orang di luar yang kenal, mungkin boleh. Tapi sebelum buka pintu, baca surah-surah ni dulu. Itu nasihat kepada saya dengan suami. Tingkap pun sama. Tidur, tingkap biar tutup. Ya, kalau nak buka tingkap boleh, tapi kena ada bacaan-bacaan supaya tidak ada benda yang masuk. Jadi itulah antara nasihat yang diberikan. Jadi pendengar Ria 897, anda bayangkan suami, isteri, anak-anak tengah tidur. Anak 2 orang dalam satu bilik, suami isteri satu bilik sedang tidur. Malam-malam hari mereka terdengar suatu yang menakutkan. Lina, kasihlah mak masuk. Lina, mak nak tengok cucu-cucu mak. Kasihlah mak masuk, Lina. Lina, kasih mak masuk. Beberapa hari selepas ibu Puan Lina meninggal dunia, katanya dalam kiriman email kepada saya, ibu, mak kepada Puan Lina ni datang. Malam-malam hari kedengaran, tak nampaklah, cuma dengar suara ni macam, kasih mak masuk, tolonglah, nak tengok cucu, tolonglah. Tapi bukan, itu bukan mak saya, Kisi, katanya Lina. Saya beritahu suami pun kata kadang-kala dia dengar pada waktu malam. Anak-anak saya pun pernah dengar pada waktu malam. Dan ada kalanya saya terpaksa tidur dengan anak-anak dalam bilik mereka pun kena ganggu, Kisi. Jadi hampir setiap malam lah, bukan setiap hari. Kadang-kadang hari Isnin, kadang-kadang hari Rabu, hari Khamis, akan kedengaran di luar tingkap ni ada orang bersuara, Tina, kasihlah mak masuk. Lina, kasihlah mak masuk. Sampaikan pada suatu hari, pendengar Ria 897, apabila saya dalam rumah sedang tidur seorang diri, dalam bilik seorang diri, tengah tidur. Suami saya pada malam tu tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Bila suami saya keluar bertugas shift malam tu, suami ingatkan saya juga jangan buka pintu itu ini. Tahu, saya faham. Dan dalam proses yang sama, pakar tu pun masih datang rumah untuk lihat dan jenguk-jenguk kalau ada sesuatu masuk ke dalam. Tapi alhamdulillah setakat itu tidak ada apa-apa, katanya pakar kepada Puan Lina. Sampaikan pada suatu malam anak saya datang. Saya tengah tidur ni, anak saya dekat ujung katil tepuk-tepuk kaki saya. Ibu. Ada apa sayang? Ibu takutlah ibu. Takut nampak nenek. Saya terdiam. Dan saya mungkin rasakan anak saya termimpi ataupun ternampak sesuatu dekat tingkap biliknya. Kemudian saya pun bangun, saya panggil, sini. Anak saya pergi tepi saya. Dahlah, jangan takut Mimpi Mimpi seram-seram Mimpi nenek. Nenek kan dah meninggal.
Saya tak mimpi nenek. Saya nampak nenek. Saya terfikir, terfikir. Nampak nenek mungkin dekat tingkap. Tak apa. Masuk bilik, nanti ibu tarik langsir tutup tingkap Nanti tak nampak. Nenek bukan dekat tingkap, ibu. Nenek bukan dekat tingkap. Nenek bukan dekat tingkap. Habis nenek dekat mana? Aku dah masuk. Aku dekat depan. Astaghfirullahalazim. Bella buat apa tadi, Bella? Tadi Bella dengar orang ketuk pintu. Suruh buka, Bella ingatkan ayah balik. Bella buka pintu, tak ada orang. Aku dah masuk. Anak kau kasih aku masuk. Pendengar Ria 897, saya dengar suara sambut Casey. Bila anak saya cakap sesuatu dan saya kata nanti saya tutup tingkap. Kemudian dia kata bukan dekat tingkap. Saya tanya, bukan dekat tingkap? Ada suara sambut. Aku dah masuk. Anak engkau yang kasih aku masuk. Casey, malam tu tak tenteram saya dibuatnya. Sebab meremang Casey. Bila saya keluar dari bilik, dalam perasaan yang takut ni Casey, saya pandang pintu depan saya dah terbuka Casey. Dah terbuka. Nak marah anak saya yang kecil, dia tak tahu apa-apa. Saya tengok satu lagi anak saya sedang nyenyak tidur. Saya kuatkan semangat, saya terpaksa kejut anak saya yang tengah tidur ni. Kejutkan dia bangun tak tahu apa-apa. Saya cakap, ikut ibu kejap boleh tak? Dua-dua bangun ikut saya pergi depan. Anak seorang lagi cakap, yang tadi inilah yang datang komplain dekat saya. Katanya, ibu, nenek ada dekat kerusi tengah duduk. Pendengar Ria 897, saya pergi depan, tutup pintu, masuk dalam bilik, tutup pintu bilik. Anak baring atas katil dengan saya. Dan saya ni tengah baring, telefon suami Casey. Telefon suami, beritahu suami tentang apa yang berlaku. Suami terperanjat. Malam tu juga suami balik, minta izin untuk pulang sebab ada kecemasan. Malam tu juga telefon pakar datang rumah. Sementara tunggu mereka pulang dan datang, pintu bilik yang saya tutup, handphone yang saya putarkan bacaan surah-surah suci ada di tepi saya. Dan pintu bilik saya ni diketuk beberapa kali. Sampailah suami dengan pakar balik. Saya dapat dengar kisah dekat depan. Pakar tu azan, pakar tu baca sesuatu, bunyi pintu dihempas beberapa kali. Alhamdulillah, malam tu masalah gangguan yang masuk dalam rumah dapat diselesaikan. Dan Casey, gangguan ini berlaku selama lebih kurang 40 hari selepas ibu mertua saya meninggal dunia. Selepas 40 hari tidak ada lagi gangguan berlaku, Casey. Saya bersyukur sangat-sangat. Tapi itulah perkara yang paling menyeramkan dalam hidup saya. Itulah yang ingin saya kongsi bersama Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
Itu dia kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Apapun jua, jangan mudah kita percaya dan terlampau taksub serta terikut-ikut saudara. MJ12 hanya sekadar hiburan. Ya, ingat, jangan dan tidak lebih dari itu. Kisah yang pertama tadi saya bacakan berkenaan dengan ibu. Anda bayangkan betapa seramnya. Sering kali setiap malam ni, ya, dalam lingkungan 40 malam pertama setelah ibu meninggal dunia, ibu mertuanya meninggal dunia, kedengaran suara di luar tingkap. Katanya buka pintu, buka tingkap, cakap, "Ibu nak masuk jumpa cucu." Malam tu, satu malam anak datang. Takut. Ada nenek, ada suara cakap, "Aku dah masuk." Terima kasih kepada pengirim Puan Lina yang menetap di Anderson bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Satu kisah ringkas ingin saya bacakan sebelum kita berehat dengan pesanan-pesanan berikut ini. Kita kembali dengan kisah ini dalam MJ12 di Ria 897 FM. Baik, kisah ini kiriman email yang ingin saya bacakan datang daripada Encik Hanafi. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hanafi bin Muhammad Ithnin. Saya ingin berkongsi peristiwa ini berlaku di rumah baru kami. Rumah lama saya tidak ada study room. Rumah baru ni ada study room. Study room ni dijadikan tempat bilik komputer dan bilik saya bermain game. Saya ni ada PlayStation. Tapi kalau malam-malam hari saya bermain dekat ruang tamu, nanti ada kalanya mengganggu sebab suara yang agak kuat. Jadi bila ada study room, game saya letak dalam study room. Study room saya ni sliding door. Jadi tutup pintu, suaranya tidak begitu kuat kedengaran lah. Baru seronok bermain game dengan sound effect yang agak kuat. Katanya Encik yang berkongsi pengalaman dalam rancangan MJ12, Encik Hanafi Muhammad Ithnin, beliau menceritakan di rumah baru saya sedang duduk main game Kisi. Saya terperasan daripada sliding door. Sliding door ni adalah pintu jenis kaca. Jadi boleh see through, nampak sesiapa yang lalu. Jadi apa yang berlaku, saya ni pun sliding door tu dah saya tutup. Saya tarik langsir lagi. Langsir itu adalah langsir putih di mana boleh nampak luar, siluet lah. Bayang-bayang kalau ada orang lalu. Kalau anak lalu, isteri lalu, saya nampak ada orang lalu depan langsir yang saya tutup tu lah di sliding room, study room saya. Sliding door di study room saya, kata Encik Hanafi. Jadi pada malam tersebut, tengah main game, saya nampak tau Kisi, dalam rumah tu cuma ada anak saya seorang, anak lelaki berusia 12 tahun dengan isteri saya. Anak lelaki saya ni memanglah tak tinggi. Jadi bila saya nampak orang jalan tepi agak tinggi, yang saya sangkakan itu adalah isteri saya. Tengah seronok main game, waktu tu dah 12 lebih tengah malam. Keesokan hari saya memang tidak bertugas. Saya ada 2 off. Saya punya first off pada malam tu. Ternampak ada isteri lalu tepi saya. Saya pun, ini peluang untuk minta isteri buatkan air. Saya pun bangun dari tempat duduk. Saya tolak pintu sliding door. Nampak Kisi, susuk tubuh isteri masuk dapur. Nampak sedikit lah. Tolak pintu, bila jenguk nampak isteri masuk dapur terus. Saya pun tolak pintu dan saya cakap, Ma, buatkan Milo, Ma. Haus lah. Tutup balik pintu, continue main game. Selepas 5 minit, 10 minit, 15 minit, isteri saya tak lalu lagi. Lamanya. Saya pun hentikan game seketika. Saya keluar daripada bilik game. Saya yang pertama ni, saya pergi dapur. Jalan masuk dapur. Dapur ni memang terang. Sebab rumah saya kalau tidur malam, lampu dapur mesti dinyalakan sampai ke pagi. Tengok dapur terang, tapi tak ada orang. Tandas dapur pun tak ada orang. Cawan pun tidak diangkat untuk buat minuman. Saya jalan balik, patah balik pergi bilik isteri. Isteri saya sedang nyenyak tidur di atas katil.
Dalam hati saya bercakap ni, mungkin tengah seronok main game, isteri lalu saya tak nampak, isteri saya pun mungkin tak dengar yang saya suruh dia buatkan minuman. Dalam hati, ya Allah, tidur pula. Tak apa Casey, saya pun masuk balik dalam bilik study room tu, tutup pintu, tarik langsir, main game lagi. Tengah main game, Casey bayangkan ya, kali pertama saya nampak dia lalu. Kali kedua, saya sedang main game, saya nampak susuk tubuh, tak nampak wajah sebabnya langsir putih tu nampak bentuk bayangan ataupun siluet sahaja. Depan saya, betul-betul dekat tepi ni, bila saya toleh, isteri saya sedang berdiri Casey tengok saya. Saya tu, astaghfirullahalazim, ya Allah, orang tua ni. Saya marah isteri saya ni. Kemudian entah macam mana Casey, saya bangun daripada kerusi, saya masih nampak isteri berdiri. Saya pergi dekat pintu, tarik langsir, tarik pintu, jenguk luar. Jenguk luar, hanya dalam beberapa saat isteri saya dah hilang. Terus meremang bulu roma. Saya matikan game, tutup TV semua, tolak pintu, tarik langsir, keluar masuk bilik, saya baring dekat tepi isteri. Keesokan pagi, saya tanya pada isteri, Mama, Abah nak tanya ni, semalam Mama ada bangun tak? Malam-malam pukul 12 lebih pergi tandas ke, pergi dapur ke? Isteri kata tak ada, tak bangun pun. Kenapa bang? Oleh kerana saya tak nak takutkan isteri sebab ini rumah baru kami. Oh tak ada, abang cuma tanya je. Sebab kalau Mama bangun semalam, boleh juga abang kirim Milo. Berseluruhlah saya gurau dengan isteri. Isteri cakap saya meripik. Sebab Casey nak cover line. Kalau cakap yang benar, confirm isteri saya takut. Terima kasih. Itulah pengalaman saya. Selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kita akan kembali dengan kisah yang tadi daripada teman kita yang berkongsi, Encik Hanafi bin Muhammad Ithnin, yang katanya nampak isteri. Saya rasa mungkin makhluk yang mengganggu Encik Hanafi pun tahulah bang, pukul 12 bang, takkan tak nak tidur. Sorang-sorang isteri tidur tu. Pergi layan isteri Dia pun nak understanding lah. Bagus makhluk ni, mengeratkan lagi hubungan suami isteri ya. Baik, walau apapun kita ingat MJ12 kadar hiburan saja pendengar ya. Terima kasih ramai yang suka dengan kisah pertama tadi. Baik, kisah yang ketiga ingin saya bacakan dalam rancangan MJ12. Bentar nanti anda boleh hubungi saya di 669-11897. Tapi sebelum tu, di Facebook saya pun dah bertanya pada bos ketika saya mengendalikan MJ12 pada minggu lepas. Ada saya perkenalkan perkara-perkara yang mungkin saya tanyakan tentang panggilan telefon. Ada yang sarankan jangan jawab panggilan. Ada bila tak dijawab, saya sarankan pada beberapa pendengar panggilannya tak dijawab, mereka memberi maklum balas kepada Zah Ismail pula yang ambil alih tugas saya. Katanya tak seronok kalau tak ada phone call. Dan ada juga kata Casey jangan jawab panggilan pada 10 minit yang terakhir ataupun 5 minit yang terakhir. Ya beginilah saya harus berlaku adil sebab tak semua orang ada email, kemudahan email internet untuk berkongsi. Ada juga makcik-makcik yang ada pengalaman. Takkan makcik-makcik ada email nak email pada saya kan. Jadi itulah saya buka talian supaya mereka memudahkan lagi untuk berkongsi pengalaman. Sebab MJ12 ni milik siapa yang suka dan dengar lah. Dan satu lagi, kalau anda sarankan 10 minit terakhir jangan buka telefon. Kalau saya buka telefon pada awal pun satu suku. Awak nak ke satu suku cerita sampai pukul 2? Ada baiknya 10 minit ataupun 5 minit terakhir. Setidak-tidaknya hanya 5 minit masa anda diambil. Paling-paling kalau lepas 2 pagi tu saya lah yang harus terima padahnya, bukan anda. Jadi ada baiknya lah you do your maths lah ya. Sebabnya kalau bayangkan panggilan yang saya dapat tu 1.25 pagi. Ceritanya kalau panjang sampai pukul 2 pagi. Jadi pilih tetaplah saya akan beri peluang untuk anda berkongsi pengalaman melalui panggilan. Tapi ingat, yang ingin bercerita, ringkaskan kisah anda, jangan terlalu panjang. Dan apapun jua kisah anda tu ingin diceritakan, jauhkan diri dari telefon supaya tidak terganggu bila anda berkongsi pengalaman. Dan harus on air, bukan off air. Okey, kisah yang selanjutnya ini kisah tentang gangguan jenglot. Ini datang daripada Tanjung Balai Karimun.
Datang daripada Hadi. Hadi berkongsi pengalaman. Katanya, Mas Casey, kabare. Fui, kabare. Terima kasih Mas Casey. Aku kabar baik ya. Ini gua mau cerita ni. Wah, ini dia kirim dalam bahasa, sedikit bahasa campur-campur lah. Dia ada masuk bahasa Singapura ada, bahasa Indonesia pun ada. Saya akan cuba bacakan dan kisah ini menggunakan bahasa Melayu lah sepenuhnya daripada Mas Adi, dan kita kongsi kisah ini dalam rancangan MJ12 tentang gangguan jenglot. Bagaimana? Apakah itu jenglot? Inilah kisahnya. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ini kiriman daripada Hadi yang berkongsi kisah berasal dari Tanjung Balai Karimun, katanya Hadi. Yang ini aku ingin kisahkan cerita berkenaan jenglot, yang mana aku pernah rumahku dimasuki makhluk dikenali di Indonesia sebagai jenglot. Jenglot ini tugasnya untuk memporak-perandakan rumah tangga yang tentram, yang aman katanya. Ya, bila tempat itu aman dan ada orang tidak suka dengan keamanan yang dimiliki, maka laluan yang dipilih oleh orang yang tidak senang dengan keamanan yang kita miliki akan dihantar melalui sihir, antaranya mengirimkan jenglot. Jadi sebenarnya aku dengan isteri aku sudah berkali-kali dalam rumah ni kita seringkali mempunyai salah faham. Ya, seringkali kita mempunyai salah faham, kata beliau, dan seringkali dia dipendekkan ni bertengkar lah. Seringkali bergaduh dengan isteri. Dan yang aku rasa pelik ya, ataupun rasa hairan, apabila berada di luar rumah, kami seolah-olah tidak mempunyai apa-apa masalah pun. Tapi bila pulang ke rumah, bila kakiku menjejakkan masuk ke dalam rumah sahaja, tiba-tiba aku lihat isteri mempunyai satu penglihatan yang cukup benci terhadap isteriku. Yang walhal sebelum ini bila aku keluar dari rumah bersama dengan isteri, mungkin ke tempat makan dengan isteri, tidak pernah pun ada perasaan benci, marah. Aku memang sayangkan isteri aku. Bila pulang sahaja, perkara ini berlaku. Pada mulanya tidak dapat dikesan tentang apa yang dilalui dalam rumah panas, di luar rumah okey, katanya Hadi. Tapi setelah sekian lama, aku sebenarnya baru terperasan, dan isteri aku malah juga setuju dengan apa yang aku katakan. Jadi satu hari ini kita pun memanggillah seorang yang mahir dalam bidang kepakaran sihir menyihir ini datang ke rumah dan katanya, Mas Hadi, rumah kamu ni ada sesuatu. Tapi dia belum tahu apa yang ada dalam rumah. Jadi Casey, pada malam tu aku, isteri, orang yang kupanggil dengan dua pembantunya datang ke rumah hari Khamis malam Jumaat. Katanya kita akan berhimpun di rumah Mas Hadi. Jadi kita akan solat maghrib bersama, berjemaah solat maghribnya. Selepas solat maghrib, bila tunggu waktu isyak untuk sampai, kita sama-sama duduk, kita sama-sama membaca Yasin dalam rumah. Jadi aku dengan isteri duduk, dengan pakar ini, dengan dua orang pembantunya duduk, kita baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil, dan seterusnya lah dibacakan surah Yasin ini ya. Sampai habis. Baca buat kali kedua lagi. Bila baca buat kali kedua, terperanjat aku apabila isteri aku terpekik seketika kerana ternampak sesuatu. Kemudian yang lain semua toleh. Terkejut, daripada kamar tidurku keluar sejenis makhluk kecil dengan taring yang panjang, rambut yang panjang sampai ke lantai, berjalan perlahan-lahan keluar Kisi. Pertama kali aku nampak,
Kemudian salah seorang daripada pembantu ini mengatakan, Mas Jenglot, Mas Jenglot. Jangan nanti, baca. Kita pun terus baca. Jenglot itu semakin keluar, semakin hampir dengan kita. Tiba-tiba dari tubuhnya keluar asap seolah-olah terbakar bila mendengar bacaan ayat-ayat suci Yasin yang dibacakan sejak maghrib awal tadi. Bila Jenglot tu datang, dengar kisi suaranya. Suara dalam keadaan kesakitan sambil tubuhnya terbakar. Sampai sahaja di tepi pakar tersebut, Jenglot itu terus jatuh ke atas lantai dan mati di hadapan kita. Habis saja bacaan Yasin buat kali kedua. Kemudian pakar itu memberitahu, katanya, sekarang baru kamu tahu ya masalah rumah kamu. Ada orang menghantar Jenglot yang ingin merosakkan rumah tangga. Jadi dia pun menasihatkan aku, kalau ada berkesempatan, ada baiknya dalam rumah ni dibacakan surah Al-Baqarah. Jenglot ini juga tergolong dalam makhluk jin. Setiap kali dibaca satu surah Al-Baqarah, 3 hari jin tidak akan masuk ke dalam rumah. Aku mengamalkan perkara itu sampai ke hari ini. Kata Hadi, aku bersyukur rumah aku tidak lagilah terkena gangguan sedemikian rupa dan aku dengan isteri pun telah dikurniakan cahaya mata. Terima kasih. Dari Mas Hadi, Tanjung Balai Karimun. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Okey, itu dia kisah daripada Mas Hadi yang berada di Tanjung Balai Karimun. Selamat pagi pada semua yang berada sedang mendengar di Kepulauan Riau, di Tanjung Balai Karimun. Mungkin di mana lagi? Di Bintan, di Batam, Indonesia. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Ya, jadi anda bayangkan kisah Jenglot. Dalam rumah suami isteri bergaduh. Abang ni apa lah? Bila keluar, very loving each other. Jadi mungkin keganjilan dalam perhubungan mereka ni dikesan oleh Mas Hadi sendiri. Selepas tu Mas Hadi beritahu isteri pun baru sedar. Dalam rumah bergaduh, luar rumah okey. Panggil pakar, duduk waktu maghrib hari Khamis malam Jumaat, datang baca Yasin. Baca, tiba-tiba dia keluar. Jeng. Sebab panas. Dia macam ni. Walaupun mungkin ada yang bertanya, ini saya rasa pendapat pandangan saya lah. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah, dan kalau salah tolong tunjukkan. Dia macam surah-surah ni yang dikatakan oleh baca. Ada orang tanya, mesti Mas Hadi ni ke rumah tak solat ya, yang baca Al-Quran ni. Tapi ada juga makhluk-makhluk ni yang imun pada surah-surah tertentu. Dia macam ubat lah gitu. Ada yang takut dengan surah ni. Jadi bila dibaca tu dia, sebab tu ada reaksinya. Sebab tu mungkin dalam perubatan-perubatan surah Ruqyah ni adalah surah-surah yang dipilih. Katanya beberapa pendengar yang berkongsi lah, surah-surah azab yang dibaca tu mengingatkan pada makhluk-makhluk ni tentang sesuatu perkara. Jadi sebab itulah dia mungkin ada yang keluar. Sebab tu bila baca yang lain-lain tu mungkin efeknya ada tapi kurang sedikit lah. Jadi mungkin lah bila dibaca tu Yasin beramai-ramai, barulah benda tu kepanasan sampai berasap badannya. Ingatlah, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, Casey akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti di Ria 897. Selamat pagi semua. Misteri Jam 12.
Selamat pagi kepada semua peminat rancangan MJ12 yang berada di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di England, sebab ada 3 orang teman ataupun 4 orang pendengar yang merupakan pendengar yang setia lah dari England yang suka mendengar rancangan ini, juga yang berada di Amsterdam ya, yang juga sedang mendengar sekarang ini, antaranya daripada mana ni, Kak Hairunisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sedang mendengar MJ12 Wisconsin dari Amerika Syarikat. Seronok betul mendengar kisah-kisah seram dari Singapura. Memang mendengar, cuma selalu tak komen masuk Facebook lah. Sebabnya waktu mendengar ni juga ada kerja-kerja rumah yang kakak lakukan. Oh ya, maklumlah. Sini pagi sana tak tahu jam berapa. Mungkin jam 2 petang ya, 2.30 ataupun 3 petang. Baik, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya KC dalam rancangan MJ12, dan pelbagai kisah sebenarnya telah pun anda dengar awal tadilah. Apapun jua rancangan ini harus anda anggap hanya sekadar hiburan sahaja, dan macam-macam pengalaman yang saya terima pada malam ini, dan di Facebook juga macam-macam kiriman yang saya terima. Ada gambar-gambar yang seram, gambar-gambar yang tak seram pun ada yang dikongsi sama dengan saya. Dia kata, "Kisi, cuba tengok gambar ni betul-betul." Lepas tu dia sanggup bulatkan bulatan merah. Saya pun tengok dan tenung, tak ada apa-apa. Mungkin dia nampak lah, kita tak nampak. Dia bulatkan lagi, saya tengok apa sampai saya tanya isteri, "Awak nampak apa betul tak?" Tak ada pun. Itulah kadang-kadang mata kita tengok lain, orang lain mungkin tak nampak. Jadi mungkin anda terpilih lah, third eye yang boleh melihat benda-benda yang kita orang-orang biasa tak boleh melihat. Dan cakap tentang gambar ni, baru-baru ini tersebar luas gambar seorang budak sekolah menggunakan beg kotak. Ini lari topik sikit lah. Beg tu dikatakan ada dalam gambar tu, captionnya sedih lah. Lihat betapa sedihnya budak ni memakai beg yang dibuat dari kotak. Jadi saya pun cubalah tengok, klik sana klik sini. Daripada cerita yang lain pula yang saya dengar ni, sebenarnya beg tu bukan beg kotak. Guru-guru telah pun mengagihkan susu-susu kepada para pelajar. Pelajar ni pula tak ada beg nak simpan susu-susu ni. Jadi dia ambil kotak ni, dia simpan susu-susu, kemudian ditebuk, letak tali rafia. Dalam tu adalah sebenarnya susu-susu yang diagihkan oleh guru sekolah ketika sekolah nak tamat lah. Ini satu lagi kisah, tak tahu kisah yang mana benar. Adakah kisah yang beg budak ni memang betul-betul pergi sekolah bawa beg kotak? Tapi kalau bawa beg kotak, mana nak buka kotak tu untuk keluarkan buku? Takkan dia nak bawa Scotch tape? Scotch tape pun mahal. Betul tak? Kalau dia letak beg tu kat belakang, confirm jatuh. Jadi mungkin cerita yang tentang susu tu betul lah. Saya rasa mungkin lah. Itu penjelasan budak tu. Jadi mungkin ada yang dah mula sibar gambar ni, cakap kesian dengan budak ni. Bagus lah kalau kita ada sifat keisanan untuk kesiankan orang. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama pun kita tersibarkan benda-benda yang mungkin tidak benar. Jadi berhati-hatilah kita berkongsi informasi. Kesian budak tu. Confirm lepas ni beg sekolah dia bertimbun. Mak, tiba-tiba dapat beg, Mak. Ya Allah, siapa yang kirim ni? Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada anda yang juga kongsi gambar tu dengan saya. Okey, kita kembali dengan kisah-kisah anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Ada juga yang ada di Facebook, antaranya di Facebook DJ KC yang sedang mendengar rancangan MJ12. Yang ini daripada Rina, kata, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. KC, selamat kembali ke rancangan MJ12 dan juga geng Borong Hantu. Malamku sepi tanpa kedengaran suara DJ yang bertugas. Terima kasih pada anda. Yang ini kiriman daripada Syaiful, katanya, "Bro KC, selamat kembali MJ12 malam ni. Kisah best nak yang pertama tadi tentang mak mertua meninggal datang balik. Aku boleh bayangkan KC baik-baik sedang mendengar MJ12 dalam bilik, buka pintu, terus aku tutup pintu." Syaiful, takut Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Yang ini siapa lagi yang sedang mendengar sekarang ini? Antaranya kita juga ada Rio Razirio, Dewi Adiana, Wawa Hat, Sarah Crawford, Kak Nur Kia Jones, Titin Ali, Lina Mardiana,
Sufian Kasim, Samian Samian, Kak Nana Sarina Selamat Vos, Naim Mustafa, Ibu Siti, Warda Warda Arman, jaga Faris Azuman, Cik Biskut-Biskut, kata beliau sedang mendengar MJ12 sambil study untuk final paper. Wah, selamat maju jaya untuk anda yang berada di Shah Alam sekarang ini pada Biskut-Biskut. Nama Facebook pun Cik Biskut-Biskut. Kita juga ada Liman, katanya sedang mendengar MJ12 sambil bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan KC. Walaupun aku tak perlu keluar buat clocking, bangunan dekat belakang aku ni memang seram. Malam hari 10 and above tidak ada orang dibenarkan masuk ataupun keluar. Kalau betul-betul nak kena minta izin, tapi tengok kosong. Pernah sekali keluar daripada guard room lah, iaitu di depan tu, untuk isap rokok, take a break. Tengah isap rokok, terpandang pula bangunan belakang tingkat 4 KC, nampak orang berdiri. Waktu tu jam 11 lebih malam, memang dah tak ada orang lagi. Boleh terpandang orang berdiri, tak meremang bulu rumah. KC betul, ini kisah yang nyata yang pernah dialami oleh aku. Terima kasih kembali. Baik, kita akan buka talian. Dipersilakan kalau ingin berkongsi pengalaman bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Panggilan dari pendengar kita yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Beras sini. Ni panggilan dari mana ni? Rumah. Di kawasan mana? Daripada Bukit Batok. Oh, dan pengalaman anda tentang apa? Silakan. Pengalaman saya ni semasa saya dekat sekolah menengah lagi. Oh, ini bila tu tahun berapa tu? Tahun 1990 lebih. Dan apa yang berlaku tu? Time tu saya menengah 2 lah jadi kita ada orang cakap tu sport day kan. Jadi kita ada budak-budak menengah 1 ni semua jadi kat situ. Baru daripada kawan-kawan saya cakap ada salah seorang budak lelaki lah daripada menengah 1 tu ada mengamal satu macam bacaan lah kan. Jadi kita ni yelah, maksud saya macam saya, orang-orang saya macam kita ragut kan. Kita fikir dah alah ni semua bedik lah. Jadi bila time sport day tu saya ni nak pergi ambil air Milo kan. Kerana kan dekat sport day kan nanti diorang ada taruh air Milo apa semua. Jadi saya dengan kawan saya yang satu ni cakap okey lah kita ambil air Milo pasal dah sedia kan kat sana kan. Minumlah air Milo tu. Jadi tengah berjalan nak pergi ke tempat air Milo tu, kita nampak yang budak lelaki ni yang kita cakap ni lah pasal hal dia ada dekat situ. Jadi dia tengah kasut dia, tapi mulut dia macam kumat kamit, macam baca sesuatu tau. Jadi macam saya dengan kawan saya tengok dia macam lain macam lah. Jadi bila dia dah ternampak kita tengok dia terus pusing ke kiri dia tau. Jadi saya dengan kawan saya cakap entah dia ni ada baca-baca apa-apa. Jadi kawan saya cakap lah biasalah nak menang mestilah baca bismillah je kan. Jadi bila dia tengah siap-siapkan diri dia untuk readykan diri dia lah untuk lari tu kan. Pasal satu daripada budak menengah 1 tu kita memang tahu dia memang budak sport kan. Jadi kita konon-konon macam bet untuk dia lah. Kita cakap sini mesti menang. Kali dalam tengah lari tu yang budak tengah baca tu dia boleh menang. Jadi macam kita macam terfikir pasal dia tak pernah
hadirkan diri dia untuk sport ke apa. Alih-alih hari tu dia macam ada kat situ. First time tau dia kat situ dia boleh menang. Jadi daripada situ macam kita pun terfikir macam mana dia boleh menang habis daripada start hari tu banyak kes pasal budak ni sekejap nanti dia ada kat sana, dia ada kat sini, macam dia boleh macam ada dua tempat gitu tau. Jadi macam kita ni semua fikir dia ni betul-betul ada orang dia ke ataupun dia memang sendirilah kan. Jadi bila lepas kita habis bulan 6 punya cuti sekolah, terus dia tak ada kat sekolah. Jadi kita daripada situ kita cakap, dia ni adalah pasal kita dapat tahu daripada seorang senior kita kan, time bulan 6 tu kita ada macam apa school holiday punya camp lah kan. Rupanya dia nak ambil sesuatu dekat dalam cikgu punya office, macam dia nak curi lah kan. Jadi dia pakai orang dia tu untuk ambil barang cikgu. Daripada situlah kita dapat tahu yang dia ada bela sesuatu lah. Sebab tu sekarang kalau sekolah-sekolah saya pun takut juga kan budak-budak kan. Wah, dia lari sekolah pun dia nak pakai tu cara-cara sedemikian macam kita terkejut lah bila dia pakai macam itu pasal orangnya memang fitnessly, physically itulah. Dan kita tengok dia pun macam tak sihat sangat kadang-kadang kan. Jadi macam kita pun terbingung juga kalau dia masuk sport day. Dia menang, kira kan kita ni semua kalau dia menang memanglah kita habislah duit kita kan. Tapi memang tempo dia tu memang semua tak jangka yang dia akan dapat first prize. Okey. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Kembali. Saya ni semua orang saya bagi kakak padahal orang tu lagi muda dari saya. Tak maaf lah adik Kadang-kadang saya ingatkan saya ni 21 tahun ya.